Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video yang lepas kita dah pun belajar bagaimana nak menggunakan jenis fail yang kedua dalam metode Inventor, iaitu dipanggil sebagai assembly. Okey, di mana saya kongsi kepada anda ada 5 langkah bagaimana kita nak mula membuat proses assembly. So sekiranya anda belum lagi menonton video yang pertama, sila tonton video pertama dahulu sebelum anda lihat video ini. Okay, untuk mengelakkan anda terlepas banyak info yang saya kongsikan dalam video yang pertama. So untuk video yang kedua ini kita akan teruskan, iaitu kita akan lihat penggunaan jenis join yang kedua dipanggil sebagai rotational. Di mana arahan rotational ini adalah arahan yang kita gunakan untuk kita buat assembly pada dua part yang mempunyai hubungannya adalah dia boleh berpusing. Contohnya kita tengok kereta tayar dia boleh berpusing. Contoh juga kita tengok kipas angin, blade dia boleh berpusing. Jadi untuk case seperti ini kita akan menggunakan join yang kedua dipanggil rotational. Rigid sebelum ni kita tengok dia static, dia tak boleh bergerak. Rotational dia boleh berpusing. Okey. So kalau tengok ni, part ini kita dah pun buat menggunakan rigid pada video yang lepas. Okay, di mana nak tengok bagaimana dia punya function rigid dia, kita boleh tengok dekat model browser kita ini, iaitu kita select part yang kita nak tengok. Contohnya part 2 ni, tekan simbol tambah kat depan ni, kita boleh nampak rigid kat sini. Okay, rigid berlaku. Jadi seandainya anda nak delete rigid tu, anda boleh klik kanan, delete saja. Delete kalau anda tak nak pakai dah ataupun tersilap. Kalau tersilap kita delete. Okay. So kita nak lihat bagaimanakah caranya menggunakan join rotational ini. Jadi untuk bermula kita perlu panggil dulu part yang ketiga. Okay. So klik pada place. Okay, cari part ketiga yang kita dah download dalam video sebelum ini. Klik open dan kita letak. Okay, di mana kali ini kita memang nak pasang dua bahagian ni nanti, tapi untuk kali ini saya cuma tunjuk kita pasang satu dahulu untuk anda faham, kerana untuk bahagian kedua nanti kita akan belajar menggunakan jenis join yang keempat. Okay, jadi saya keluarkan satu saja, tekan escape untuk keluar arahan. Okay, sekarang ini kita nak pasang gear ini, kita nak pasang kat sini lah. Okay, di mana hubungannya nanti dia akan boleh berpusing. Jadi bila sebut boleh berpusing sahaja, bermaksud kita gunakan rotational. Okay, caranya bagaimana? Kita klik pada join. Okay, type dia adalah rotational. Okay, di mana dekat sini kita ada option sama macam kita tengok rigid sebelum ini, iaitu first origin adalah point yang kita perlu pilih pada part yang kedua ni, part yang kita nak bawa, yang kita nak pasangkan. Okay, di mana case ini kita boleh pilih untuk rotational ni, biasanya kita pilih adalah center of circle dia lah. Okay, di sini ada option kita boleh pilih ambil luar pun boleh, as long dia adalah center of circle. Jadi untuk mudah kita pasang, kalau boleh kita cari bahagian yang sesuai dia bercantum. Contohnya kita ambil bahagian tepi ni. Okay, elak daripada ambil luar lah. Ini bergantung pada case lukisan anda. Okay, sini saya nak pasang kat sini, jadi saya ambil sini lah. Okay, saya tak pilih tengah. Tengah ini kalau kita letak, kalau kita ada rujukan point di tengah ni, boleh kita ambil tengah. Tapi case ini kita tak ada rujukan, jadi kita ambil permukaan tepi ni. Tak kisah pada bulatan besar ni boleh, atau bulatan kecil, dia akan jumpa point yang sama. Okay, case ni saya ambil point ni satu. Kemudian kita klik pada bahagian yang kita nak combine. Sama juga kita nak ambil center of circle dia. Kita ambil center of circle dekat sini lah. Okay, bila kita bawa, kita akan ditunjukkan preview. Dia tunjuk animate di sini, dia boleh berpusing. Tapi dia tak boleh bergerak ke kanan ke kiri, dia cuma boleh berpusing sahaja. Okay, so untuk rotational ini, kalau kita tengok pada view tepi, saya ambil di belakang lah, senang. Anda tengok kedudukan dia di sini, kedudukannya tidak balance. Sebab tadi kita ambil point pertama dan kedua kita tadi dekat area sini. So untuk balancekan dia, ada case soalan akan jumpa lah, perlu bagi balance seperti ini, maka kita perlu bantuan arahan kat sini gap. Kita nak buat satu gap dekat sini supaya dia balance. Ada setengah lukisan mungkin tak perlu, gap kita kosong, tapi kat sini kita perlukan dia. Maka kat gap ni kita masukkan nilai.
Okey, saya masukkan test 10. Bila kita test nilai, kita tengok arah pergerakan dia. Kalau kes ni saya letak 10, sesuai tak? 10 di sini tidak sesuai, maka kita letak nilai negatif lah untuk buat dia arah bertentangan. So nilai ini kita boleh ubah. Kes ini kita punya gap adalah 10. Okey. Kita balik kepada home button. Sekiranya anda tengok kedudukannya terbalik sama macam rigid juga sebelum ini, kita boleh pilih menggunakan flip component untuk tukar arah, ataupun kita boleh pakai invert element. Tapi untuk objek yang bentuk bulat, invert element tidak memberi perubahan yang ketara lah, tak nampak pun. Jadi biasa kita pakai flip component. Kalau dia okey, tak payahlah tukar kan. Kalau okey, tak payah tukar. Okey, so di sini kita klik okey untuk confirm. Okay, so itu adalah rotational. Nampak tengok part ini boleh bergerak. Tujuan nanti bila kita buat animation, kita boleh nampaklah part ini boleh bergerak. Itu adalah jenis join yang kedua, dipanggil sebagai rotational. Ini kes pertama, iaitu kita tahu part ini boleh bergerak pada sudut putaran lengkap. Sini yang boleh sudut putaran lengkap. Okay, selain kita nak buat join rotational menggunakan part yang boleh berpusing sudut lengkap ini, kita juga boleh membuat menggunakan join rotational ini untuk bahagian yang dia boleh bergerak ataupun boleh berpusing pada sudut tertentu. Contohnya kes kalau kita nak buat bukaan pintu. Okay, contohnya kita nak tengok sini sebagai contoh, saya nak gunakan balik part ni. Sebab tadi kita 3 part. Part 1 bawah, part 2 kita ada bahagian tengah ini, dan part ketiga adalah kita punya bahagian yang boleh berpusing ni. Jadi saya tak disediakan part yang lain, jadi kita pakai balik part pertama lah. Jadi seandainya anda nak guna balik part yang dah ada dalam ni, cara senangnya adalah kita pergi dekat model browser ni, kita klik dekat dia dan tarik masuk ke dalam. Klik jangan lepas lah, klik jangan lepas, tarik masuk dalam. Jadi kita akan nampak part 1 ini 2, maksudnya ini adalah kali kedua kita guna dia. Okey, di mana untuk part kedua ini saya nak kita pasangkan dia dekat tepi ini, dan kita nak dia boleh buka tutup macam pintu. Ini kes kedua lah. Mungkin projek anda memerlukan anda buat kes seperti ini. Bukan sekadar kita nak pusing seperti roda sini, kita nak juga boleh pusing seperti bukaan pintu. Jadi saya nak cantum kat sini sekejap lagi, kemudian kita pusingkan seperti pintu. Okay, caranya sama, kita ambil join yang kedua, iaitu dipanggil sebagai rotational. Klik pada rotational. Alright, selepas itu kita pilih garisan. Ini bezanya. Kalau rigid sebelum ini saya terangkan jangan pilih poin garisan ini, pilih permukaan. Tapi untuk case rotational ini, kalau kita nak buat jenis konsep pintu, maka kita kena ambil garisan. Garisan. Jadi dekat garisan ini kita ada 3 poin kita boleh pilih, sama ada garisan ni kat hujung ni ada 1 poin, tengah ataupun hujung di atas. Okay, jadi case ni saya ambil senang, saya ambil balance, saya ambil tengah-tengah lah. Make sure view dia seperti inilah. Jangan ditegak macam ni. Ini ada face, nak macam ni. Ini line. Klik kat dia pertama. Okay, ini kesilapan lah. Poin pertama yang kita klik ialah objek yang kita nak bawa untuk pasang. Jadi bila saya terklik, dia beritahu ada item ni telah pun di grounded. So kita tak nak. Kalau kita tekan yes, nanti dia cabut benda ni, dia pusing. Jadi sia-sialah kita buat setting sebelum ni. Okay, jadi cancel saja. Kita ambil poin garisan pada objek kedua ni. So klik kat dia 1, klik kat sini 1. Okay, jadi kita nampak dia boleh berpusing. Tekan OK untuk tengok hasil. Kita tekan OK dulu, tengok hasil. Dan kita cuba gerakkan. Okay, nampak dia boleh buka dan tutup seperti pintu. Okay, boleh faham? Okey, untuk kes kita buat bukaan pintu ini tidak sama macam kita buat putaran seperti roda dia, seperti gear ni. Gear ni dia berpusing lengkap 360 darjah, tetapi untuk pintu dia tidak berpusing lengkap. Kalau dia berpusing lengkap apa berlaku? Dia langgar habis. Dia langgar habis part yang ada ni. Jadi kita perlu buat setting supaya part ini hanya boleh buka pada sudut tertentu sahaja. Contohnya kita nak dia sampai sini saja. Ini dia tutup. Okey, ini dia buka contohnya. Sampai sini saja. Kita tak nak tembus ke bawah.
tembus kat bawah berlaku, sini akan bersilang. Nampak bersilang, tak nak. Saya nak dia ngam-ngam kat sini. Okay. Jadi kita perlu buat setting sudut ataupun limits pada kita punya rotational ini. Jadi cara bagaimana kita nak buat setting limits, kita tengok part ni tadi, klik pada part ni, kita tengok yang mana highlight dekat model browser ni. Okay. Tengok dia, kita klik pada part ini. Yang kita nak pusing ini, yang kita nak setting ini, klik kat dia. Kemudian kita pergi dekat model browser, tengok yang mana highlight. Okey, part 1, 2 ini yang highlight. Tekan simbol tambah dan kita nampak ada rotational kat sini. Rotational ni yang kita nak edit. Okey, klik kanan kat dia, edit. Okey, di mana di sini kita nampaklah dia rotational, gap of course kosong, kita tak nak letak nilai gap. Sekarang ini kita nak gunakan limits. Dalam rigid tak ada limits. Tapi untuk rotational ni kita ada limits, di mana limitnya hanya boleh kita buat pada angular saja, iaitu sudut bukaan sahaja, sudut putaran sahaja. Linear ini kita tak boleh tekan sebab untuk rotational dia tak boleh bergerak secara linear, dia cuma boleh berpusing sahaja. Okey, untuk angular ini ada 3 bahagian yang perlu anda faham. Okey, yang pertama adalah start. Start ini adalah merujuk kepada value ataupun sudut bukaan first yang kita nak dia berada. Mula-mula dia macam mana? Mula-mula dia keadaan dia macam mana? Jadi sudutnya kita kena set. Yang kedua adalah current. Current ini untuk kita testing saja. Dan ketiga adalah end. Okay, cara guna dia bagaimana? Pertama sekali nak gunakan dia, nak dapatkan nilai untuk start dengan end ini, nak dapatkan nilai start dan end, kita kena testing dekat current. Current ni hanya untuk testing saja. Dia bukan mempengaruhi hasil yang kita nak, ya. Dia cuma untuk testing saja. So di sini kita test dulu, kita letak nilai 0 darjah. Bila kita letak 0 darjah, kedudukan dia seperti ini. Jadi kalau kita tengok kedudukan seperti ini, dia adalah kedudukan yang kita nak, maka kita boleh setting start kita 0. End kita off dulu, start kita 0. Start 0 masuk nilai dulu, kemudian kita off balik. Okey, current ni 0 current untuk testing saja. Okey, kita nak tengok 0 ni cantik sudutnya dan sesuai. Kita ambil nilainya untuk kita pilih sebagai start. Jadi case anda mungkin berbeza mengikut cara anda klik. Kalau anda punya nilai 0 tidak sesuai, janganlah letak nilai 0 dekat sini. Letak nilai yang sesuai. Okey, kita test lagi. Saya test lagi sudut bukaan 90 darjah. Bila saya letak 90 darjah, apa yang berlaku? Dia berpusing ke bawah. Dia berpusing ke bawah. Bila berpusing ke bawah, ini adalah kedudukan yang tidak sesuai. Sebab apa? Dia berpusing ke bawah. Nanti kalau kita benarkan juga, dia akan langgar ke bawah ini. Jadi, nilai positif 90 ni adalah nilai yang tidak sesuai. So, tengok arah putaran dia. Dia ke sana. Kita nak arah dia pergi ke atas. Jadi ke atas kita tukar nilai positif ni kepada negatif. Okey, bila saya letak nilai negatif, kita nampak dia ke atas. Positif negatif ni menentukan arah dia. Kalau anda rasakan arah dia bertentangan dengan arah yang anda nak, letak nilai negatif. Okey, kes ini nilai negatif. Jadi saya nampak nilai negatif 90 adalah sesuai untuk saya pilih sebagai sudut bukaan dia. So, kita letak nilai ini sebagai n ni sebagai negatif 90. Okey, jadi di sini anda tengok rotational kita ni tadi, kita dah hadkan sudut untuk dia boleh buka dan tutup terikat kepada sudut 0 hingga negatif 90 sahaja. Okey, kita tak nak dia terikat dengan sudut. Kalau kita tak setting, dia boleh berpusing lengkap 360 darjah. Tapi bila kita setkan dekat sini start dia 0 hingga negatif 90, maka dia berpusing setakat itu sahaja. Okay, nak tengok hasil, kita tekan OK dan kita try pusing. Kita nampak saya tak boleh buka dia habis sebab setting tadi 0 darjah sampai sini start dia, end dia negatif 90 tadi. Okay, negatif 90. Okay, buka tutup. Sebab ini logik lah, sebab kalau dia tutup macam ni, ni langgar, dia dah ngam-ngam langgar dekat situ. Kalau di atas, dia ngam-ngam dekat sini saja, dia tak boleh tembus dah. Okay, so itu adalah arahan rotational yang kedua.
Okey, yang kedua, dia rotational pertama tadi kita boleh pusing. Rotational kedua ni kita setkan sudut pada nilai tertentu di bahagian limits. So edit balik tadi bahagian limits. Dia tengok ni part 2 ni tadi rotational ni saya edit nilai limits dia ada value. Itu sebabnya dia hanya boleh bergerak pada sudut bukaan 0 hingga negatif 90 darjah sahaja. Jadi kes anda mungkin berbeza, anda punya nilai mungkin 0.90, mungkin juga 90, 180, depend on anda punya projek. Okay. So itu sahaja untuk video yang kedua ini berkaitan dengan rotational. Di mana video yang ketiga nanti saya akan kongsi kepada anda penggunaan jenis joint yang ketiga dipanggil sebagai slider. Okay. So untuk itu kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya, iaitu penggunaan joint slider. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.